Tuan Sri Yang Bertuah, saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan LCCT Labu. Projek LCCT Labu yang telah ada beberapa ahli yang berhormat telah membahaskan. Kerana LCCT Labu ini terletak, yang dicadangkan itu terletak di kawasan parlimen saya. Saya semasa Menteri Pengangkutan pada bulan Disember mengumumkan bahawa projek ini telah diluluskan oleh Kabinet. Menteri Besar Negeri Sembilan, Ketua Menteri Melaka daripada UMNO menyokong, beri iya menyokong projek ini. Saya sebagai ahli parlimen daripada Negeri Sembilan, saya turut menyokong projek ini atas dasar bahawa ini akan memberikan kebajikan dan kebaikan kepada rakyat Negeri Sembilan. Walaupun dalam Pakatan Rakyat ada rakan-rakan yang berhormat yang tidak bersetuju, Bangsa Maju tidak bersetuju, tetapi saya rasa ini adalah kekuatan dalam Pakatan Rakyat. Kita ada keberbagaian dari segi pendapat, tetapi saya rasa kita put aside dulu pro and con projek ini. Tetapi apa yang saya nak persoalkan di sini ialah cara bagaimana kerajaan membuat keputusan. Bulan Disember, Menteri Pengangkutan mengatakan bahawa Kabinet bersetuju. Telah okey. Semua projek itu akan berjalan. Bulan Januari, Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa akan kaji semula. Saya tanya soalan Parlimen, status terkini. Dan saya terima jawapan daripada Menteri Pengangkutan pada 17 Februari, Selasa yang lepas. Mengatakan bahawa walaupun jemaah menteri telah bersetuju dengan cadangan pembinaan LCC Labu baru-baru ini, namun keputusan muktamad masih belum dibuat lagi sama ada cadangan projek ini diteruskan atau sebaliknya. Dia mengatakan bahawa ada peluang lagi, tidak dibatalkan langsung. Dan sebarang kos connectivity, semua kos pengangkutan connectivity itu akan ditanggung oleh syarikat AirAsia dan Sunbaby ini. Kemarin, Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa batal terus. Projek ini telah dibatalkan kerana mengikut beliau, Sunbaby tidak ada dana untuk membina kos-kos infrastruktur yang sepatutnya, connectivity dan sebagainya. Semalam, Sunbaby pula mengatakan bahawa tidak betul. Bukan kerana mereka tidak ada dana. Apa yang saya nak persoalkan di sini ialah cara flip-flop government, flip-flop keputusan yang telah dilakukan oleh kerajaan. Dan saya rasa ini tidak menunjukkan satu imej yang baik kepada kerajaan. Kerana satu hari cakap begitu, hari esok cakap yang lain. Ini cakap tak serupa bikin. Dan saya rasa ada komunikasi masalah komunikasi, communication problem dalam Kabinet. Menteri Pengangkutan tak tahu apa yang berlaku yang telah dibuat oleh keputusan yang telah dibuat oleh Kabinet, ataupun Timbalan Menteri tidak mengatakan yang sebenarnya. Dan saya berharap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan akan menjawab dengan sendiri dalam Dewan Yang Mulia ini status projek ini, LCCT ini. Mengapa begitu banyak flip-flop dalam keputusan yang telah dilakukan dalam projek LCCT di Labu ini. Dan saya harap ini satu jawapan yang tepat, yang tidak mengelirukan akan diberikan dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Sri Yang Bertuah, saya juga ingin menyentuh sedikit tentang AUKU. Pada sidang yang lepas, pada penghujung tahun yang lepas, kita telah membahaskan pindaan terhadap AUKU, Akta Universiti dan Kolej Universiti. Falsafah kita memindah AUKU ialah supaya memberikan kebebasan akademik yang lebih kepada pelajar-pelajar kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Dan kita nak mengembalikan supaya mahasiswa-mahasiswa kita lebih kritikal dan sebagainya, mempunyai kebebasan berfikir dan sebagainya. Tetapi saya rasa amat malang sekali bahawa satu kes dakwaan AUKU telah diambil terhadap seorang pelajar di Universiti Utara Malaysia yang bernama Chu Kok Wei pada hari ini, pada 25 Februari 2009, Labu, di Bilik Mesyuarat Seri Derima Bangunan Chancellery UUM. Satu tindakan disiplin ataupun dakwaan AUKU kepada pelajar ini telah diambil oleh pihak universiti. Mengapa? Pelajar ini hanya memperjuangkan nasib pelajar, bukan tidak ada kena-mengena dengan politik pun. Hanya berkenaan dengan bahawa tambang bas dalam universiti telah dinaikkan. Dan pelajar ini sebagai seorang aktivis pelajar membuat satu online petition untuk mengumpul tanda tangan pelajar untuk membantah kenaikan tambang bas ini, dan supaya pihak universiti merombak semula sistem pengangkutan dalam Universiti Utara Malaysia. Tetapi oleh kerana tindakan beliau untuk mengumpul tanda tangan petition online petition dan membantah keputusan yang telah dilakukan oleh pihak universiti, beliau diambil tindakan Akta Universiti College University ke atas beliau. Dan saya berharap perkara ini tidak boleh dibenarkan berlaku. Dan saya menyeru kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi supaya mengarahkan pihak UUM
segera menggugurkan sebarang tuduhan ke atas pelajar ini. Dan saya rasa tidak patut. Ini memberikan satu gambaran yang cukup negatif kepada pelajar-pelajar kita. Walaupun mereka memperjuangkan nasib pelajar, mereka memperjuangkan kebajikan pelajar, tetapi diambil tindakan oleh pihak universiti di bawah Akta Universiti Kolej Universiti. Berapa? 5 minit lagi. Terima kasih. Dan saya sekali lagi menyeru kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi supaya jangan mengambil sebarang tindakan disiplin ke atas pelajar ini, kerana saya rasa beliau tidak melakukan sebarang kesalahan. Kebebasan bersuara itu patut dipertahankan. Dan ini bukan soal politik di luar, soal kebajikan belajar dalam kampus. Kalau aktivis-aktivis pelajar kita dikongkong dengan sebegitu, saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak cukup, tidak demokratik dalam kampus kita. Dan saya harap tindakan disiplin itu akan digugurkan. Yang terakhir sekali, saya rasa yang Tuan Yang Ketua, dalam pakej rancangan nanti, saya berharap lebih banyak peruntukan ataupun banyak telah dicadangkan supaya peruntukan-peruntukan itu dalam mini bajet itu boleh disalurkan dalam projek-projek yang memberikan kepentingan kepada rakyat, yang boleh memberikan pakej rancangan, memberikan rancangan yang lebih banyak kepada ekonomi kita. Dan saya rasa, saya harap bagi pihak masyarakat di kawasan saya berharap pihak kerajaan akan memberikan peruntukan yang lebih kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, khasnya kepada peneropan jalan-jalan kampung. Dan saya di kawasan saya, jalan-jalan kampung ada banyak, di Labu, di Kampung Baru Rasa, di Kampung Baru Rahang, ada banyak kawasan-kawasan kampung baru yang tidak mendapat peruntukan daripada pihak kerajaan negeri. Dan saya berharap melalui pertambahan peruntukan ini, melalui KPKT, supaya peruntukan-peruntukan itu boleh disalurkan kepada KPKT, dan seterusnya KPKT akan menyalurkan peruntukan-peruntukan tambahan ini untuk melaksanakan lebih banyak projek-projek penaik tarafan infrastruktur di kampung-kampung baru dan di kampung-kampung Melayu, terutamanya penerapan jalan-jalan kampung, longkang-longkang dan sebagainya. Kerana ini saya rasa adalah infrastruktur yang penting dan juga dapat merangsangkan aktiviti kepada kontraktor-kontraktor tempatan di kawasan masing-masing. Dan saya harap pertimbangan boleh diberikan oleh KPKT kepada permintaan saya ini supaya jalan-jalan di kampung-kampung baru dan di kampung-kampung itu dapat dinaikkan. Saya berharap apa yang kita katakan di sini, saya harap boleh diambil iktibar, boleh diambil pertimbangan oleh pihak kerajaan. Saya berharap pihak-pihak kementerian boleh mengambil tindakan sepantas apa yang kita telah perkatakan di sini. Dan saya harap pihak kerajaan supaya mendengar keluhan-keluhan yang telah disampaikan. Kita menghadapi satu krisis politik yang sangat membara di negeri Perak. Dan saya berharap bahawa krisis ini tidak berlanjutan. Dan sekali lagi bagi pihak pemuda DAP, saya mengharapkan supaya satu pilihan raya umum dapat dikembalikan kepada rakyat, supaya kita menjunjung prinsip bahawa sebarang kerajaan itu, setiap kerajaan itu perlu dipilih oleh rakyat. Prinsip itu perlu dipertahankan. Tidak ada sesiapa lain yang boleh menentukan siapa kerajaan mereka. Hanya rakyat yang boleh menentukan siapa yang patut menjadi kerajaan kepada mereka. Saya harap dasar prinsip ini dapat dipertahankan. Sekian, terima kasih. Terima kasih betul. Saya menyokong.